Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ni kita jumpa lagi dengan saya, Cikgu Murni. Okay, so hari ni kita nak masuk subtopik yang kedua, 6.2, kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okay, hari tu kita belajar kecerunan. Hari ni kita nak belajar luas. Okay, kita terus masuk kepada contoh soalan. Okay, contoh soalan yang pertama, dia bagi, okay, ni penyelesaian masalah. Contoh 1. Jika jumlah jarak yang diwakili, okey, jumlah jarak kita highlight kan. Okey, jumlah jarak yang diwakili oleh kereta dalam graf laju masa. Okey, laju masa ni, nampak ni, laju masa ialah 120 km. Cari A, kadar perubahan laju dalam 6 jam yang pertama. Okey, kita buat yang A dulu ya. 6 jam yang pertama. Okay, so, apa maksud 6 jam pertama? Okey, awak tahu tak, graf ni dia bukan start dari sini tau. Dia bergerak dari sini. Okey, maksudnya dari sini, bergerak ke sini. Lepas tu sini. Lepas tu ke sini. Dia bergerak macam tu Okey, so kita tengok. Okey, 6 jam pertama maksudnya sini sampai sini. Ni 6 jam. Ni tengok jam kan. Okey, so sini 6 jam pertama. 6 jam. 6 pertama. So, kita nak cari kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju adalah pecutan. Kalau awak nak tahulah. Okey, jadi apa formula ni? Okey, dia sebenarnya kalau nak cakap senanglah mudah. Kalau dia cakap 6 jam pertama, 3 jam terakhir, 3 minit terakhir, sebenarnya awak kena cari kecerunan ni sebenarnya. Okey, kadang-kadang awak boleh jawab, tapi masalahnya awak tidak faham istilah. Okey. So, kadar perubahan laju. So, ini ke sini. Okey, cikgu labelkan dulu. Okey, berapa koordinat sini? 6, 8. Cikgu macam mana dapat 6, 8? Okey, ni 6, ni 8. X dulu baru Y. So, 6, 8. Kat sini berapa? 0, 14 ke 14, 0? X dulu. X, 0. Ini Y. Y, 14. Cikgu lebih suka kalau awak labelkan. Okey, dia bergerak dari mana? Sini ke sini ke sini ke sini? Sini ke sini kan? Jadi kita tulis dulu. 0, 14. Okey, dia menuju ke 6, 8. Okey. Untuk cari yang formula kecerunan tu, kita guna formula yang hari tu. Ingat lagi ke formula hari tu ni? Yang Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. Jadi kita nak label ni, kita nak cari benda ni. Label X1, Y1. Ni X2, Y2. So, kita nak cari tu kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju Apa istilah lain kadar perubahan laju? Pecutan. Ingat tau. Okey. Kadar perubahan laju sama dengan, okey, guna ni formula ni, Y2 tolak Y1. So, Y2 awak adalah 8. Y1 14 bahagi X2 kan. X2 awak 6 tolak 0. So, awak akan dapat 8 tolak 14 negatif 6 bahagi 6. So, awak akan dapat negatif 1. Cikgu, betul ke ada negatif? Betul. Untuk pecutan, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau positif, nama dia pecutan. Kalau negatif, nama dia nyah pecutan. Dan awak pun nampak ni, graf dia turun ke bawah. Bila dia ke bawah, maksudnya pecutan akan negatif. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita buat contoh pula yang B. Okey, A settle. Okey, B. Cari nilai T. Mana T? Ni T kat sini. Ni T. Okay, sekarang macam mana kita nak cari T? Okey, apa lagi macam nak cari Okey, dia kan dibagi ni. Awak perasan ni, jika jumlah jarak. Apa maksud jumlah jarak? Jumlah jarak ni maksudnya dia punya luas. Luas yang dilalui kereta dalam masa dilalui kereta dalam graf laju masa di bawah ialah 120. Maksudnya jumlah jarak ni. Luas sini semua ni. Kita nak label. Dulu kita kan label. Okey. A, B, C. A trapezium, B petak, C triangle. Segi 3. Okay, ingat tau, jumlah jarak adalah luas.
Okey, dibagi luas tu 120. So, cikgu tunjuk tak muat kan? Kita buat lain Boleh tak Sini, boleh. Okey, ni contoh soalan takut awak tak perasan Okey. Boleh? Okey. So, kita check luas. Okey, kita kan dah label ABC tadi. Okey, so A tu bentuk apa? Okay. Cikgu lebih suka lukis supaya awak nampak. Okey, A macam ni bentuknya. Okey, lepas tu tambah B bentuk petak. Okey, tambah C bentuk segitiga. Okey, untuk A kita label dulu. Nanti takut awak tak sure dia punya nilai. Okey, sini sampai sini jaraknya 6. Okey, ini yang tinggi ni 14. Okey, sini 8. Okey, ni bawah ni berapa? Bawah ni yang ni kan? Okey, ni cikgu tak ada, ni ada T. Tak apa, sebab tu dah dibagi T, cari nilai T. Jadi kita tulislah T tolak 6. Betul tak? T tolak 6 kita dapatlah panjang dia berapa kan? Okey, dia je T tolak 6. Tinggi berapa? Tinggi ni adalah 8. Selesai. Lepas tu ni pula. Cikgu ni macam mana? Tak apa, tulislah 15 tolak T. 15 tolak T. Lepas tu tingginya 8. Ni nak kena cari ke cikgu? Tak payah. Ni segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Dia tak minta yang sengit tu. Tak payah cari. Okey, so dah selesai. So, kita guna formula ni. Kita cek luas kan? Okey, luas trapezium. Ingat lagi tak? 1/2 darab ni 2 sisi selari. Ingat tau, yang sama ni arah. Tak boleh ambil sini satu, sini satu. Tak boleh. Mesti kalau lurus menegak, dia pun menegak. Okey, 14 tambah 8 darab 6. Tinggi dia ni. Cikgu ni tinggi ke? Ni kan kat bawah. Tak, kan cikgu dah cakap dulu. Tinggi tak semestinya macam ni Tinggi boleh jadi macam ni untuk trapezium. Sebab sekarang kedudukan dia macam ni. Okay? Okay, ni yang pertama. Ni A. Kita label A, B, C. A, B, C. Okay, nampak Okay, sekarang ni A. Okay, sekarang B. B ni takkan tak tahu ni. Ni bentuk apa? Segi empat tepat. Apa formulanya? Panjang darab lebar. Cikgu ni tak apa. Buat je. T tolak 6 darab 8. Okey, dah tu. Okey, tambah. Ni bentuk apa? Segitiga. So, apa formula segitiga? 1/2 darab tapak. Ni tapaknya 15 tolak T. Tulis. Darab tinggi dia. Tingginya adalah 8. Okey, boleh Boleh? Boleh? So, kita kira lah. Lupa. Okay, dia terus sama dengan tau. Sama dengan 120. Kenapa pula cikgu? Ni tu lah dibagi dalam soalan. Biasanya apa yang dibagi dalam soalan tu adalah tu. Kan dia kata jumlah jarak adalah 120. Jumlah jarak tu apa? Luas. Yang kita cari ni apa? Luas kan? Ni luas ni. Ni luas. Luas. Ataupun kata nama lain, jarak. Okay? So, cikgu letak dulu Okay. Sekarang kita nak kira 1/2 ni. Okay, ni So, bila kita selesaikan ni, tekan kalkulator. Tahu tak tekan kalkulator ni? Okay, tekan 1/2 darab 14 tambah 8, 22 darab 6. So, kita dapat sini 66. Tambah. Okay. 66 tambah. Okay, ni macam mana ni? Tak apa. Ni kalau macam ni, kita darab. Tahu kan? Ni. Bracket macam ni darab. Ni darab ni. T darab 8, kita dapat 8T. Okay. Lepas tu yang ni pula. Negatif 6 darab 8. Kita dapat negatif 48. Ni untuk yang ni tau. Untuk yang B. Ni B. A, B, C. Okay, sekarang untuk C. Untuk C ni, ni kita kena darab sama juga dia ada nilai T. Tak apa, jangan risau. Okay, awak boleh belajar ni kan mati-mati kan. Okay, ni 2 dengan 8 kita boleh cancel. Jadi sini 4. Ni 1 kan. Habislah dia. Jadi mudah dah, tak ada pecahan. Sebab murid ni selalu kalau pecahan je takut. Yang takut pecahan. Okay, sama macam tadi kita darab. Okay, 15 darab 4. 15 darab 4 kita dapat 60. Tambah negatif T darab 4. Kita dapat negatif 4T. Okay. Okay, sama dengan, jangan lupa ambil ni 120. Ni yang tadi kan.
Okey, lepas tu kita buka bracket ni, hilangkan semua bracket. Apa masuk hilangkan. Masuk ni positif, positif. Okey, positif, positif, negatif, negatif. Okey. Positif, positif, positif. Ni. Ini kan ni positif, negatif, sini jadi negatif kan? Okey. Lepas tu sini positif, negatif, negatif. Okey, dia dapat 120. Okay, lepas tu macam mana? Ambil yang ada T. Okey, yang ada T ni kan. Ini dengan ini. Awak nampak ni, bila cikgu bulatkan, cikgu ambil dengan simbol dia sekali tau. Ni, simbol yang depan. Bukan simbol yang belakang, yang depan. Yang T kita stay kat depan. Okey, so kita tulis sini. 8T tolak 4T kan. Ni je T. Yang selain daripada itu, yang 66, 48 dengan 60 ni, bawa ke belakang. Yang nombor semua pergi belakang. Ini positif, pergi belakang jadi negatif. Ini negatif, tukar jadi positif. Ini positif, pergi belakang jadi negatif. Okay, so kita selesaikan. 8T tolak 4T, kita dapat 4T. Okay, 120. Okay, tekan kalkulator. 120 tolak 66 tambah 48 tolak 60. So kita dapat 42. Okay, jadi T sama dengan 42 bagi 4 lah. Jangan cakap tak tahu pula. Okay, 42 bahagi 4, kita dapat 10.5. Okay, dah selesai. Inilah jawapan awak. Cikgu kenapa ada point? Boleh, tak semestinya jawapannya nombor bulat. Ada kala jawapannya memang dalam perpuluhan. Okay. Okay, kita masuk contoh yang kedua. Dia kata jika jumlah jarak, jumlah jarak lagi yang dilalui oleh kereta dalam graf laju masa di bawah, bukan di bawah di sebelah, ialah 115 km, 115.5 km. Cari pecutan dalam 5 jam yang pertama. Pecutan 5 jam pertama. Okay, kalau perasan, tadi contoh pertama dia tak cakap pecutan kan? Dia cakap kadar perubahan laju. Sekarang contoh dia pecutan. Tapi sebenarnya dia nak benda yang sama je tu. Pecutan sama dengan kadar perubahan laju. So 5 jam yang pertama ni mana? Ni kan masa awak. Tengok ni masa, ini laju, ni kilometer per jam, jam. Okay. So 5 jam yang pertama ni lah 0 hingga 5 ni. Inilah maksudnya 5 jam pertama. Okay. Okay, lepas tu okay, macam nak cari ni? Sama macam sebelum ni. Maksudnya kita cari kecerunan. Okay, sini. Okay, dia bergerak dari sini ke sini kan. Okay, sini kita tahu. Awak tahu tak koordinat kat sini ni? Jangan tak tahu pula. Ini kosong-kosong ya. Anak-anak. Oh, ini kosong-kosong. Ini berapa? Ini koordinatnya 5, 9. 5, 9. Okay. So bergerak dari mana? Sini ke sini ke turun ke bawah dia? Okay, bergerak dari sini ke sini. Nampak dia naik atas. Lepas tu dia seragam, dia naik atas lagi. Okay. So macam mana nak cari kecerunan? Okay, tulis sini Okay, kecerunan. Apa formula dia? Okay, cikgu lebih suka macam ni. Awak tulis dulu. 0, 0 ke 5, 9. Maksudnya awak tahu awak bergerak dari sini ke sini. Lepas tu baru kita labelkan. Okay, untuk yang dah faham tak payah tulis pun tak apa. Sebab tak ada pemarkah untuk ni. Tapi untuk yang tak biasa, better tulis. Takut awak salah ambil nilai. So kita nak cari pecutan. Kita tulis pecutan. Cikgu kena tulis ke? Tak nak tulis boleh tak? Tak nak tulis pun boleh. Tulis je nombor terus. Okay, apa formula dia pecutan tu? Ingat tak? Ni Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ni formula kecerunan. Ingat ni, dia memang selalu guna. Tapi formula ni ada dekat depan formula kertas SPM awak. Awak boleh tengok. Okay, pecutan. Okay, Y2. So Y2 9. 9 tolak Y1 0 per 5. X2 awak 5 tolak 0. So awak dapat 9 per 5. Okay, nampak ni? Okay, 9 per 5. Okay, nak ni kita tekan 9 bahagi 5. Kita dapat 1.8. Inilah jawapan awak. Okay, boleh ke? Okay, yang kedua. Okay, kertas lah ya. Okay, yang kedua.
Dia tanya nilai V. Mana V? Tak ada pun. Oh, ni V. Okey, macam mana cari nilai V? Itulah gunanya information. Maklumat yang diberi dekat atas ni. Kan dia bagi jumlah jarak. Jumlah jarak tu apa ya, murid-murid? Jumlah jarak adalah luas. Okey, luas. Maksudnya luas semua benda-benda ni sama dengan 115.5. Kita nak buat apa? Label kan. Jangan malas label. A, B, C supaya awak lebih nampak dengan jelas. Okey, kita nak buat macam mana? Kat tepi nampak nampak? Okey. Okey, cikgu lukis gambar dulu. Ni soalan B tau, cari nilai V. Okey, gambarnya segitiga tambah B segi 4. Okey, tambah C adalah ni. Ni cikgu risau sebenarnya trapezium ni. Trapezium ni selalu sangat salah. Trapezium tau. And then kita label. Ni A, sini B, sini C. And then kita maklumatnya. Okey, A ni bawah ni apa? Panjang ni kan? 5. Tulis sini 5. Tinggi berapa? Tengok sini. Tinggi adalah 9 lah. Nampak tak ni? 9 tingginya. Letak sini 9. Okay, sekarang segi 4. Berapa lebar yang bawah ni? So yang ni lah. Sini sampai sini 5 hingga 11. 11 tolak 5, 6. So kita letak sini 6. Berapa tinggi dia? Tinggi dia 9. Letaklah 9. Cikgu sini ke sini boleh. Sama je sebelah sini. Kan sama tingginya ni. Segi 4 tepat. Okay, sekarang sini pula. Bawah ni berapa? Ni 14 tolak 11 kan? 3. So letak sini 3. Okay, sisi yang ni pula. Berapa tinggi ni? Sini sampai sini kan? 9. Okey, sini sampai sini berapa? Kan ni kan? V. Cikgu kalau V macam mana? Memanglah V. Soalan ni suruh cari V. Kalau tak ada V, apa benda yang awak nak cari? Tak ada soalan ni kan? Okey, boleh? Okey, so kita benda-benda ni adalah bersamaan dengan 115.5. Dia punya luas ni. Jadi kita gunakan. Okey, ini pertama ni adalah segitiga. Apa formula segitiga? 1/2 darab 5 darab 9. Ini segitiga. Boleh? Okey, sekarang segi 4. Segi 4 formulanya apa? Panjang darab lebar. Panjang lebar. 6 darab 9. Ada juga cikgu tu tinggi bukan lebar. Ikutlah awak nak cakap panjang darab tinggi pun boleh. Panjang darab lebar pun boleh. Okey. Tambah. Tapi meaning sama je. Okey. Yang ketiga, ni trapezium tau. 1/2 darab 2 sisi selari. Ni 9 tambah V tau. Bukan 3 3 tu tinggi dia. 9 tambah V darab 3. Okey. Sama dengan 115.5. Okey. Dan kita selesaikan. Yang pertama, 1/2 darab 5 darab 9. So kita dapat 5. Okey, kita dapat 22.5. Cikgu pun salah tekan. Kadang-kadang yelah tak perasan kan. Okey, 6 darab 9, 54. Tambah. Okey, cikgu ni ada VV. Tak apa, boleh. Okey, macam mana kita nak darab ni? Ada tak apa. Okey, ni 1/2 ni tahu tak kena darab macam ni. Lepas tu darab ke sini pula. Tapi kalau awak takut confuse, cikgu tu macam ni lah. Kita darab dengan yang belakang dulu boleh tak? Kita ambil yang belakang dulu ni. 1/2 darab 3. Ada murid yang dah terus buat, dah terus darab pun boleh, tak kisah. Cikgu tunjuk yang satu persatu Ni 3/2 darab 9 tambah V. Faham ke ni? Sekejap cikgu explain. Ini maksudnya apa? Macam dapat 3/2 cikgu tak ada. 1/2 darab 3. Kalau tak tahu tekan kalkulator. Awak dapat ni 3/2. Okey, lepas tu yang depan ni kita copy je. Ni masih benda yang sama. Okey, cuma yang bahagian trapezium tadi, bahagian C tu ni. Awak akan darab lagi sekali. 3/2 darab 9. 3/2 darab 9. Awak dapat 13.5. Ni 13.5. Lepas tu ini 3/2 darab pula dengan V. Kita dapat 1.5 V. Cikgu macam dapat 1.5, sini 3/2.
Boleh je sebenarnya. Kalau awak tengah kalkulator, 3/2 tu 1.5. Nak tulis 3/2V pun boleh. Nak tulis 1.5V pun boleh. Tapi sebab cikgu sini ambil point, sini pun cikgu ambil point jugalah. Okay, so sama dengan 115.5. So kita selesaikan. Okay, yang ni buka kurungan dulu ya. Ni kita tambah teruslah. 22.5 tambah 54, awak dapat 76.5. Bila dibukakan kurungan ni, positif, 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 positif. Okay, so kita dapat sini 115.5. Dan kita nak cari V kan, bermaksud ni kita nak cari V. Ini yang kita nak. Ini dengan ini pindah belakang. Okay, so sini stay 1.5V equal 115.5. Okay, ni 76.5 kan. Pindah belakang jadi negatif. Okay, ini 13.5. Pindah belakang jadi negatif. Okay, so bila kita selesaikan, awak dapat, okay, kita nak kalkulator 115.5 tolak 76.5 tolak 13.5. Kita dapat 25.5. Aduh, takutnya ada perpuluhan banyak ni. Don't worry, boleh aja, dapat je jawapan. 25.5 bahagi 1.5. So jawapan akhir awak adalah bahagi 1.5. Dapat 17. Kan dapat 17. Nampak tak? Okay, so selesai. Apa maksud 17? 17 tu adalah nilai V. V awak kat sini. Ni 9, ni 17. Okay. Okay, so ada contoh 1, contoh 2. Kita sambung kemudian. Okay, bye. Assalamualaikum.